الفصل الثاني في ولادة ونشأة سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ولدت سيدتنا فاطمة عليها السلام في بلد الله الحرام قبل البعثة ب5 أعوام. Cerita tentang bila Siti Fatimah dilahirkan. Katanya dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi 5 tahun. Yani bermakna usia Nabi waktu itu 35 tahun. وكان ميلاد هذه النبتة الطاهرة ل20 من جماد الآخرة. Kelahirannya jatuh pada 20 Jumada al-Akhirah. Ini hari berapa? 21 semalam. ففي يوم الجمعة الأزهار. Lahirnya hari Jumat. Semalam 20 hari Jumat. سطع وجه الأنوار فالحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسماها أبوها فاطمة لأن الله فطمها من النار الحاطمة. Ada beberapa sebab kenapa diberi nama Fatimah. Fatimah itu artinya yang menutup, kalau atau menghalang. Kalau dikatakan al-ummu Fatimah ibnaha min ar-radha', ibu itu menghalang anaknya daripada menyusu. Fatimah yakni menjauhkan, menghalang. Fatimah diberi nama Fatimah dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dikatakan karena ia akan menjadi sebab menghalang anaknya dan zuriyahnya serta pencintanya daripada api neraka. Amin. Warzuqna mahabbatha insyaallah. Wa min asma'iha, ini nama yang pertama ya, nama Fatimah. Subhanallah, nama Fatimah ini menjadi pilihan kepada baginda Rasulullah dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah ibu yang merawat Nabi itu Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ninde daripada Nabi pun juga namanya Fatimah. Jadi ada makna tersendiri nama Fatimah itu bagi baginda Rasulullah. Beberapa wanita yang berjasa kepada Nabi bernama Fatimah, namun bagi putrinya diberi nama Fatimah dengan sebab yang khusus sebagaimana disebutkan dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Wa min asma'iha al-mubarakah az-zakiyah ar-radiyah al-mardiyah wa tusamma az-zahra لأنها زهرة أفضل الخلق بلا مراء ولقبت بالبتول لانقطاعها للعبادة فيما تفعل وتقول. وكناها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأم أبيها لما كان يجد عندها من حنان وعطف أودع فيها. Nama lainnya al-mubarakah, nama lainnya az-zakiyah, nama lainnya ar-radiyah, nama lainnya al-mardiyah. Itu namanya ada berapa semua? Ada 5. Fatimah, Mubarakah, Zakiyah, Radiyah, Mardiyah. Ada nama-nama yang ada bersamaan dengan gelaran tentunya. Namun gelaran yang termasyhur sekali digelari dengan Az-Zahra dan juga Al-Batul. Kenapa diberi nama gelar Az-Zahra? Zahra ini artinya daripada kalau Zahra itu bunga, kalau Zahra artinya cerah, maksudnya bercahaya. Ada beberapa sebab. Disebabkan kalau yang pertama wajahnya itu bercahaya yang indah, yani hasanul wajhi, yani wajahnya itu indah, makanya diberi nama gelaran Az-Zahra. Bagaimana tidak, ayahnya adalah orang yang paling handsome, maka keindahan itu pun ada kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan yang kedua diberi nama digelari Az-Zahra disebabkan karena cahayanya lebih dilihat terang benderang oleh penduduk langit, oleh para malaikat, sehingga macam mana kita nampak bintang daripada bumi, nampak bintang Fatimah Az-Zahra alaihissalam, cahayanya dinampak oleh malaikat paling terang daripada semua kaum wanita yang ada, sehingga di langit pun kenal, oh ini wajahnya Fatimah Az-Zahra. Walaupun
Fisikalnya adalah macam biasa, akan tetapi nur al-ma'rifah wal iman yang ada kepadanya nampak indah dan terang di kalangan bentuk langit. Digelari juga al-batul. Al-batul maksudnya al-mutabattil. Al-mutabattil ini yang tidak pernah putus dalam beribadah. Siti Maryam juga digelari dengan al-batul. Sebab karena sebab melahirkan masih bersambung dalam ibadahnya. Sayyidah Fatimah az-Zahra pun demikian. Terdapat beberapa riwayat setelah melahirkan Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan, Maghrib melahirkan talqah wahidah, yakni sekali darah nifas itu keluar dan suci. Dan kita dalam fiqh ini darah nifas ini paling cepat namanya majjah. Majjah itu sekali keluar, halas, habis. Pas sudah boleh mandi, baru boleh sholat. Umumnya 40 hari, paling lama 60 hari. Siti Fatimah termasuk yang pertama tadi. Sekali melahirkan halas, majjah keluar sekali, dan isya sudah salat fardu isya, sehingga tak pernah terputus di dalam beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu digelari dengan al-batul. Di antara gelarnya juga Ummu Abiha. Ummu Abiha ini yang menarik, ibu kepada ayahnya. Yang memberi gelaran itu adalah Rasulullah SAW. Dan Fatimah ini Ummu Abiha, ibu kepada ayahnya. Subhanallah, ada dua makna pada ini. Satu, makna al-umumah, keibuan. Yang kedua, makna al-ubuwah, keayahan, kebapaan. Jadi terkumpul kepada Sayyidah Fatimah arti keibuan kepada Rasulullah, ianya merujuk kepada bagaimana jiwa seorang ibu kepada anak, macam itu juga jiwa Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah. Dari kasih sayangnya, daripada perhatiannya, kalau ibunya mengurus anak depan segala aspek, makannya, cuci, bajunya, ya kan, semuanya disediakan. Macam itu juga Siti Fatimah kepada Nabi SAW. Segala apa yang menjadi keperluan pribadi Rasulullah disetelkan oleh Sayyidah Fatimah. Dilayan seakan-akan layanan seorang ibu kepada anaknya. Itu sebab diberi nama gelaran Ummu Abiha, ibu kepada ayahnya, karena perhatiannya. Ia yang menunjukkan bagaimana daurul bait, peranan di rumah itu seorang perempuan, ya, menjadi ya, pencipta suasana kasih sayang dan hanan, yakni satu perasaan yang indah adalah bila mana perempuan yang memainkan peranan di dalam rumah. Yang kedua, al-ubuwah, makna keayahan. Bermakna di sini beliau Sayyidah Fatimah az-Zahra selain menjadi ibu kepada Rasulullah SAW, tidak mengubah kedudukan beliau sebagai anak kepada Rasulullah. Yakni bahagian keibuannya, perhatiannya, layanannya umpama layaknya ibu kepada anak. Tapi status anak kepada ayah, ianya adalah anak yang adab yang tertinggi diberikan oleh Siti Fatimah kepada baginda Rasulullah sebagai seorang anak kepada ayah. Ya, ambil dua status, sebagai ibu kepada anak dan anak sebagai kepada ayahnya. Ya, sebagai ibu kepada anak dan juga sebagai anak perempuan kepada ayahnya. Terhimpun kepada Sayyidah Fatimah az-Zahra alaihissalam. نشأت في بيت النبوة معدن العلم والشرف والفتوة حيث يغدو رسول الله ويروح وتتنزل الملائكة والروح. نشأت في ذلك البيت الفاضل على أفضل الأخلاق وأحسن الشمائل. وكيف لا تكون كذلك وهي خريجة مدرسة أفضل الخلق على الإطلاق الذي بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق. فمنه تعلمت الصدق والأمانة والعفة والصيانة، تعلمت منه القرآن والحكمة والرأفة والرحمة والتواضع والعلم والصبر والحلم.
طبعت على أخلاق رضية وشمائل نبوية وأخلاق محمدية أولاها ربها من الخيرات ما أولاها فرضي الله عنها وأرضاها رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها وصلى الله على سيدنا محمد أزكى صلاة وأنماها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bahkan tentang kehidupan Siti Fatimah di rumahnya Rasulullah SAW, menyaksikan ilmu Nabi, gerak-geriknya Nabi, tidurnya Nabi, cakapnya Nabi, duduknya Nabi, pergerakan Nabi, wahyu turun dia ada, malaikat Jibril datang dia pun ada. Yang menjadi saksi semua kejadian yang ada kepada Rasulullah SAW, maka beliau yang menjadi saksi segala apa yang berlaku kepada Nabi. Berbandingkan kepada adik-beradiknya yang lain, Ummu Kalsum meninggal dunia awal. Sayyidah Ruqayyah meninggal dunia setelah dikawin dengan Uthman, kedua-duanya. Qasim anak Nabi meninggal dunia masa kecil, Ibrahim meninggal dunia masa kecil, Abdullah meninggal dunia masa kecil, Zainab sudah bersama dengan Al-As bin Rabi di rumah yang berasingan dengan baginda Rasulullah. Yang hidup dalam rumah Nabi Sayyidah Fatimah. Jadi dia syahid ayan, syahid ayan yang saksi nyata apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah dalam suka dan dukanya. Fi jihadin wa tahammul Sayyidatina Fatimah Az-Zahra lid-da'wah. Tajuknya pasal yang ketiga, sabarnya Sayyidah Fatimah berhadapan dengan berbagai macam dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. وقد نشأت هذه السيدة الطاهرة منذ طفولتها الباكرة مجاهدة صابرة لقد شهدت الدعوة منذ بدايتها وعاشت أحداثها إلى نهايتها ويتجلى جهادها في مراقبة أبيه الكريم منذ بداية الدعوة إلى الدين القويم. كانت معه إبان مواجهة الكفار وما يلاقيه منهم من أخطار، وأتاح لها صغر سنها أن تسير معه حيث سار. وكبرت الزهراء وكبر معها عزمها الوقاد وتطلعها للجهاد، فقد كانت يوم أحد مع المجاهدين تضمد الجراح وتسقي المحتضرين. وفي يوم أحد كانت فاطمة الحبيبة لجرح أبيها المداوية الطبيبة. كان علي يصب الماء وهي تغسل الدم من وجهه الشريف. ولما لم يتوقف النزيف عمدت إلى حصير فأهرقته وطمدت برماده الجرح فالتأم، وتوقف النزيف وزال الألم. فأكرم بها من مجاهدة سابقة مخلصة صادقة. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah dalam berdakwah menghadapi berbagai macam cabaran, yang menjadi saksi dan hadir pada waktu itu Sayyidah Fatimah. Sehingga pada awal pertumbuhannya di masa kanak-kanak sudah berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Melihat ayahnya dipukul, melihat ayahnya dihiram, melihat ayahnya dituangkan najis di atas badannya, berbagai macam, semua disaksikan oleh beliau. Jadi hidup bersama dengan baginda Rasulullah, sabar dan juga kekuatan yang luar biasa disebabkan berhadapan dengan keadaan yang begitu sangat mencabar yang dihadapi oleh ayahnya. Dan pernah sampai dipukul pun oleh Abu Jahal. Pernah Siti Fatimah dipukul oleh Abu Jahal, dibalas oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Gagal di antara hidup di masa kecilnya dengan berbagai macam cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah, sehingga ketika dalam peristiwa peperangan Uhud, beliau salah seorang yang ikut bersama dengan Nabi menemani Nabi dalam peperangan itu. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orang yang terluka untuk diobati, atau perlu kepada minuman untuk diberi minuman.
beliau ikut sama. Ternyata yang luka parah pada waktu itu adalah ayahnya sendiri. Katanya beliau membakar macam tikar itu yang terbuat daripada dedaunan, dibakar menjadi menjadi habuk, jadi debu. Baru itu diletakkan di bahagian pipi Nabi SAW yang waktu itu banyak mengeluarkan darah. Dituangkan air oleh Sayyidina Ali, makin banyak darah yang keluar. Maka dibakar itu macam tikar yang terbuat daripada daunan sehingga menjadi habuk. Diambil habuknya oleh Sayyidah Fatimah dan diletakkan pada bahagian luka baginda Rasulullah, dan mulailah darah itu berhenti daripada deras keluar daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Dia menggambarkan beliau pun juga ikut bersama dengan Nabi dalam berjihad untuk menjaga baginda Rasulullah. ويتجلى صبرها عليها السلام في مواجهة الأحداث الجسام. صبرت على شرف العيش حين قاطعتهم قريش، وصحبت أبويها في الحصار، وذاقت وما ذاقوا من جوع وعسار. وإثر انتهاء أزمة الحصار العاجية فقدت أمها الحانية، وتلقت كل ذلك بنفس راضية. وهكذا يكون المسلم في كل أطواره. Di antara cabaran yang dihadapi oleh beliau adalah di masa usianya masih, waktu itu lebih kurang usianya 15 tahun, ketika pemulauan kepada baginda Rasul Bani Hashim selama 3 tahun. Tidak dibenarkan sesiapa dapat menjual makanan kepada Bani Hashim. Termasuk yang ada dipulaukan di situ adalah Sayyidah Fatimah yang bersama dengan Nabi SAW selama 3 tahun dalam keadaan susah. Makanan tak boleh masuk kecuali dengan cara senyap-senyap. Itu pun tidak mudah, sehingga dedaunan yang menjadi makanan kepada ahli keluarga, ahli bait Nabi Muhammad SAW, termasuk yang makan daun-daun itu adalah Sayyidah Fatimah yang ketika itu berusia 15 tahun. Namun disikapi dengan ridha akan perjuangan ayahnya. Radiyan bi qada'illahi wa ikhtiyarihi, wa masyaja'atu ghairu sabri sa'ah wal fawzu bil uqba li kulli sabar. Tak ada satu keberanian yang lebih hebat daripada orang yang sabar. Ada keberanian sebenar, dan ianya akan menjadi kejayaan bagi orang di surga nanti. Salamun alaikum bima صبرتم فنعم عقبى الدار. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد أزكى صلاة والماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه